Ni okey tak? Ha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, umul kitab Al-Fatihah. Waladhdallin. Alhamdulillah, kita bertemu lagi setiap bulan. Bertemu di tempat yang baik, iaitu rumah Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita ni akan berkekalan sampai kita mati. Itu Nabi beritahu dah. Tengok masa dia hidup, dia suka apa. Kalau hidupnya suka berzikir, nanti mati tengah berzikir. Hidupnya suka pergi surau, pergi masjid, nanti mati tengah mengabdikan diri kepada Tuhan. Kalau hidupnya suka mencarut, memaki orang, nanti mati tengah mencarut. Ya. Kalau hidupnya suka rokok, nanti mati tengah isap rokok. Ya. Ingat, kena sama-sama muhasabah. Bismillahirrahmanirrahim, kata musannif. Kata pengarang kitab ni. Ya. Daripada Syekh Daud Al-Fatani. Bermula sembahyang ni ke? Ya. Ketujuh, sembahyang orang yang memakan dan meminum yang haram. Ini di antara yang Allah tak terima sembahyang dia. Dia muhasabah. Ya, kena muhasabah. Kita minum tak benda haram. Ustaz, saya tak minum arak. Arak tak minum. Tapi kalau minum barang asilnya daripada yang haram, ya, contoh curi, ya, tanpa izin, kena tahulah. Ya, rampas. Kena tahu kaedah dia. Sekarang benda haram mata-kata. Malam ni orang tengah berhimpun. Konsert apa? Coldplay. Apa tak pergi? Jauh. Kalau dekat pergilah. Cantik muka dia, ya. Ingat tu, ya. Dulu pada zaman Nabi Lot, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi-Nabi yang terdahulu, umat Nabi-Nabi terdahulu, mereka bersuka-sukaria macam itulah. Berhibur, menyembah api, bersorak-sorak, ya.
bercampur lelaki perempuan, ya, minum arak, ya. Maka turunlah balak. Allah turunkan hujan api. Allah tenggelamkan mereka dalam bumi. Allah datangkan ribut taufan. Itu yang bimbang. Tengah-tengah konsert buat benda-benda yang haram, bercampur lelaki perempuan. Tambah pula penyanyi itu di kalangan orang yang menyokong LGBT, ya, dan di antara yang menyokong orang-orang Yahudi pula, ya. Itu kita takut, itu kita bimbang. Nanti bila balak kalau turun, dia sapu bersih, habis pun dia sapu. Itu yang bimbang. Tuan-tuan, kita banyak muhasabah, ya. Banyak doa, ya Allah, jauhkanlah kami daripada balak dan wabak, jauhlah kami daripada perkara-perkara yang tak baik. Itu doa dalam bahasa Arab dia, Allahumma salimna min kulli afati wal fitnah. Jauhkanlah kami daripada selamatkanlah kami daripada fitnah, min kulli bala'i wal wabak, ya. Minta dengan Allah. Tuan-tuan, tengok di Palestin, umat Islam kat sana kena timbus dengan bangunan. Makanan tak ada, ya. Ditembak, dibunuh. Nak pergi masjid, kena bunuh, kena bom. Orang kita nak pergi masjid, nak surau, tak ada kena bom pun. Tuan-tuan, ya. Elok je. Sambil naik motor, dia suara rokok steady je, tuan-tuan, ya. Itu pun tak boleh datang. Ingat tu, jangan makan benda haram. Ya, benda haram ni banyak. Hati-hatilah tentang benda haram. Ya. Kita belajar dalam kitab tasawuf, dalam kitab penawar bagi hati, dalam kitab bidayatul hidayah. Benda haram ni cukup luas. Apa juga mata melihat benda-benda yang haram, itulah dipanggil zina mata. Memegang benda-benda yang haram, itulah zina tangan. Melangkah tempat-tempat yang haram adalah zina kaki. Ya, zina ni banyak. Ke-8, sembahyang orang yang menjual yang haram. Jual yang haram. Jual haram ni banyak. Salah satunya menipu timbangan. Ya, jual buah. Bang, buah ni cantik. Elok ni buah ni, makan lah. Ya, padahal orang balik rumah, dia kata manis, balik rumah masam. Ya, elok balik rumah belah, mengkeh. Cakap kena tahu. Lepas tu buat percakapan kena tahu. Buah ni bang, saya pun tak tahu mana tak mana. Tengok pada kaki mana. Ya, kalau balik rumah tu masam, saya tak tahu. Kena cakap jujur. Kesenang nak jadi orang jujur, susah. Kita orang jujur ni selamat. Tuan Nabi dia sidik, dia benar. Tuan Nabi ni selamat. Selamat dekat bumi, selamat di arash, selamat dekat negeri akhirat. Ya, sebab dia jujur. Kita bukan senang nak jadi orang jujur. Nak jadi orang jujur ni susah, kena banyak mujahadah, kena banyak susah payah. Kalau nak jadi orang jujur, tu kena banyak zikir. Ya, banyak zikir. Banyak tasbih. Duduk mentara order makan. Ya, kalau telefon tu ada Quran, baca Quran je. Ya. Ataupun dekat rumah mentara bini siapkan makan, zikir kejap. Gitu lah. Ya, kumpul-kumpul amal soleh untuk bakal mati. Kita tak tahu mati bila. Ya, atau kawan kita Pak Bilal, tak ada Pak Bilal kan? Tak ada lah, kan? Pak Bilal tak siap yang jual goreng pisang. Bilal tak ada lah. Tak ada. Tuan-tuan, ya. Nanti ikut giliran siapa pula? Tunggulah, bro. Ya, ikut giliran. Seorang nanti Allah panggil, ya. Dah siap belum kan kumpul amal soleh? Sebab itu ulama bagi tahu malaikat Munkar Nakir ni, itu yang dalam kubur dia tanya, mak imam muka. Apa mak imam muka? Siapa imam kamu?
Bukan siapa imam kamu tu. Maksudnya siapa imam kat kampung kamu, bukan? Faham? Nanti dia jawab pula, imam aku haji pergi-pergian. Kata, sepak mereka ni. Mak imam muka tu maksudnya, apa kitab kamu tu, Quran tu. Betul Quran kena jangan tak pandai baca. Quran jangan tak belajar. Kadang setengah orang Quran tak boleh baca. Belajar Quran pun tak mahu dah setengah orang. Gaya hebat. Tuan-tuan, betul nak jadi ahli penuntut ilmu ni bukan senang, susah. Tuan-tuan buka dalam satu sejarah pada zaman Aulia, anak dia nak pergi mengaji. Anak nak pergi belajar. Kata bapak dia, nanti dulu. Nampak? Bapak dia orang soleh. Kata bapak dia, nantilah dulu. Kalau kau nak pergi belajar, nak menuntut ilmu, apa kata bapak dia? Kau pergi pekan dulu. Kau pergi pekan dulu. Kau carilah makhluk Allah yang hina. Kalau kau ada jumpa makhluk Allah yang hina, kau bawa lah balik. Nampak ni orang dulu. Orang dulu nak suruh anak mengaji. Dia uji anak dulu. Ni orang dulu. Orang dulu ni semua orang alim. Orang dulu nak jadi imam, orang alim. Nak urus masjid, orang alim. Ni orang dulu. Itu yang anak dia pergi ke pekan. Cari. Jumpa ada seorang hamba Allah. Baju ni compang-camping. Baju compang-camping. Penuh dengan debu. Senang cakap orang gila lah. Orang gila. Dia kata anak dia. Dalam hati anak dia bagi tahu. Cakap dalam hati dia. Dia gila. Aku tak gila. Dia buku catatan amal tak ada. Dia buat jahat. Malaikat tak tulis. Aku buat jahat, malaikat tulis. Nampak anda? Kita ni malaikat tulis 24 jam. Malaikat tulis. Belajar, tidur, makan, semua tulis. Malaikat dia tak akan tinggal. Satu pun tak tinggal. Lepas tu dia terfikir, takkan aku nak bawa balik orang gila balik rumah. Dia fikir, takkan aku nak bawa orang gila balik rumah. Dia terfikir lah. Di jalan lagi. Jalan. Jumpa pula anjing. Apa kata dia dalam hati dia? Anjing ni lebih hina daripada manusia. Inilah orang yang hina. Inilah makhluk Allah yang hina yang bapak aku beritahu ni. Tapi dia terfikir pula. Teringat kisah Syekh Uwais Al-Qarni. Tuan kenal Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni tinggal mana? Tinggal mana Uwais Al-Qarni? Dek mana? Kota Terengganu. Dek mana? Teluk Ensen. Boleh tak kata mana Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni dek mana? Tak tahu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ni apa kata Nabi? Dia berjalan di bumi, penduduk bumi tak kenal dia. Penduduk langit kenal dia. Ini Uwais Al-Qarni. Dia pergi Mekah, gendong mak pergi Mekah. Kita nak bagi duit ke mak pergi haji, pergi Mekah, pergi umrah pun tak boleh. Gendong mak pergi Mekah. Nampak? Inilah anak soleh. Inilah anak soleh. Bukan senang nak jadi anak soleh, tuan-tuan. Uwais Al-Qarni ni, dia pernah bercakap dengan anjing. Apa kata Uwais Al-Qarni? Wahai anjing, kau ni binatang yang hina. Tetapi walaupun kau hina, nanti di padang mahsyar, kalaulah aku tak boleh lepas lalu jabatan sirat, itu tanda aku lebih hina daripada kau. Nampak tuan-tuan? Inilah orang-orang dulu, tuan-tuan. Ulama-ulama, orang-orang soleh. Itu yang dia pun balik. Dia balik ke rumah.
Dia cakap dengan bapak dia, ya, tak jumpa benda yang hina, makhluk yang hina aku tak jumpa. Ya. Aku tak jumpa makhluk yang hina. Saya tak jumpa. Malam ni apa hal lah kawasan ni. Lain. Itu kata ayah dia. Barulah aku benarkan kau untuk ilmu. Nampak? Sebenarnya berapa? Ayahnya nak mentarbiahkan dia. Dia pergi ke pasar tu. Janganlah dia suka menghina orang lain. Sebab itu ahli penuntut ilmu ni, dia tidak boleh membongkak, tak boleh membangga diri. Ini ahli ilmu. Ahli ilmu ni, dia bersifat merendah diri, tawaduk. Ni ahli ilmu. Senang nak mendapat sifat-sifat ni bukan senang. Itu yang dalam kitab tasawuf mengatakan, lagi belajar lagi bodoh, lagi belajar lagi bodoh, lagi belajar lagi tak tahu. Ni ahli ilmu. Tu orang ahli ilmu ni, dia tak cakap ngaji mana. Hantar ngaji mana? Alah, tak ngaji duk kampung ni ahli ilmu, dia tawaduk. Kita tak ada ngaji mana? Yaman 10 tahun. 10 tahun sana, Allah, sana susah makan. Tak payah cerita. Orang ahli ilmu ni, Allah akan naikkan darjat dia. Ni orang berilmu. Orang berilmu ni, darjat dia Allah naikkan. Bukan dalam hadis kursi. Bukan dalam kitab Duratul Nasihin, yang malaikat Jibril jumpa dengan Nabi Sulaiman AS. Dia kata dengan malaikat Jibril, wahai Nabi Allah Sulaiman, kau nak ilmu, kau nak kerajaan? Kata Nabi Allah Sulaiman, aku nak ilmu. Itu Nabi Allah Sulaiman, dapat ilmu, dapat kerajaan. Itu orang berilmu ni, duduk kat mana sekalipun, hidupnya mulia. Ini orang berilmu. Duduk kat hutan macam mana orang cari dia? Ini orang berilmu. Tapi akhir zaman, orang tak muliakan ahli ilmu. Tengok baru ni, mufti wilayah, mufti Seremban, cakap dah, jangan buat konsert, batalkan konsert. Jangan buat. Benda tu tak baik. Benda tu bercampur lagi perempuan. Yang menyanyi tu pula orang yang menyokong LGBT. Benda tu haram. Dosa. Lawan mufti. Buat apa lah tutup. Buat apa nak cancel konsert. Pergi je. Apa salah pun hiburan. Lawan mufti. Lawan ulama. Ni pada zaman sekarang ni. Nanti tunggulah Dajjal datang. Kalau Dajjal dah datang nanti tuan-tuan, habis lah. Dajjal tak datang, manusia dah melampau perangnya, tuan-tuan. Betul orang yang bermusafir urusan maksiat tak boleh sembahyang jamak. Betul lah kata Mufti Negeri Sembilan. Ada dalam kitab. Bila unsur keluar musafir urusan maksiat, tak boleh nak qasar, tak boleh nak jamak, tak boleh. Sebab unsur maksiat. Kesembilan, sembahyang hamba yang lari daripada tuannya. Ni zaman sekarang dah susah jumpa, ada tak ada. Zaman sekarang ni orang gaji lah. Tu orang dulu dia beli. Dia beli Ke-10, sembahyang perempuan yang masam mukanya atau derhaka atau bertutur dengan marah kepada suaminya. Orang perempuan, dia sembahyang. Dia puasa. Puasa sunat. Sembahyang tahajud. Tutup aurat. Marhaban. Semua buat, tapi dengan suami masam muka. Garang dengan suami. Marah suami. Kadang suami tanya spender, kena marah. Suami minta air, kena marah. Yang mana air kopi yang?
Tak payahlah kena ngada lah. Kat surau tu ada kopi kan minum je. Marah. Tu yang minum kopi kat surau tu. Ya. Kena marah. Datang surau monyok. Duduk sandar tepi dinding monyok. Jadi kena marah. Kena marah tu pahala. Setiap apa yang berlaku, Allah jadikan dekat bumi ni, Allah memperlakukan setiap perkara, semua ada hikmah. Bukan jadi sesaja ke. Bukan jadi sesaja. Berlaku perang di Palestin. Allah nak bagi umat Nabi Muhammad SAW di Palestin mati syahid. Senang nak dapat mati syahid. Orang mati syahid ni masuk syurga bighairi hisab. Senang. Mati kecil manis kena tanya. Mati sakit garuk kena tanya. Mati ke jantung kena tanya. Orang mati syahid dalam akhirat ni kena bunuh, kena bom, kena bakar, mati urusan agama, masuk syurga bighairi hisab. Minta mati syahid. Minta. Tak dapat mati syahid pun minta mati hari Jumaat. Minta. Ni besok Jumaat minta, lusa. Besok Khamis Jumaat minta. Minta mati padam muka. Doa kubur seorang. Pak Bila pun tanya, "Oi, bila mati?" "Baru ni hang mati." Pak Bila tanya. Pak Bila yang meninggal, dia tanya. Lepas tu bila dia kenal, bila dia tak kenal, dia tanya, "Man anta?" Siapa awak? Ni di alam barzakh. Kalau dia kenal, dia tanya, "Assalamualaikum, Haji Ismail, Haji Ibrahim. Bila engkau sampai ni? Alam barzakh ni bila engkau mati dunia, engkau masuk di alam barzakh ni?" Itu permulaan hidup. Permulaan kehidupan adalah alam barzakh. Itu permulaan kehidupan. Tuan-tuan, dia tanya itu. Macam mana kawan-kawan yang mengaji tu, yang nyanda kaki sakit lutut tu ada lagi? Ada. Dia tanya. Tuan-tuan, Sebab itu ulama suruh kita selalu pergi kubur. Aulanya hari Jumaat. Pergi kubur aula pada hari Jumaat, itu yang mak ayah, adik keluarga, orang kubur, dia tahu siapa datang. Dia tahu, Sampai ulama bagi tahu kubur yang lain, mereka berkata sesama dia, kubur tu anak dia selalu datang. Kubur yang sana tu cucu dia selalu datang. Kubur kita ni tak ada siapa ziarah. Anak cucu kita tak ada ziarah kita. Sampai hati dia. Tuan-tuan. Ada dalam kitab bab jenazah. Tuan-tuan. Ulama cakap dah. Kita, kalau nak nanti kita mati, orang selalu ziarah kita, tak kira dah. Kalau kita ziarah kubur mak ayah kita, kubur tok guru ke, kubur ulama ke, kubur atuk nenek kita, kubur adik keluarga kita, kalau kita ziarah mereka sebulan sekali, nanti bila kita mati, orang akan ziarah kita sebulan sekali. Kalau kita ziarah dia, keluarga kita yang sudah meninggal dunia, di tanah berkuburan, seminggu sekali. Nanti bila kita mati, ahli keluarga kita atau kawan kita akan ziarah kita seminggu sekali. Allah akan balas. Ini bukan bohong. Kalau kita ziarah mak ayah kita dah meninggal dunia setahun sekali, hari raya pun datang. Nanti kita mati, orang ziarah kita setahun sekali. Tuan-tuan. Sini kubur jauh? Jauh kubur? Tak jauh lah. Jauh pun. Tak motor sampai, esok okok tak habis. Pergilah. Bukan nak pergi malam, pergi siang. Duduk tu. Tafakur. Nanti aku macam ni lah. Masuk dalam tanah ni. Sebab itu tuan-tuan. Kita ni daripada dijadi air mani. Mani tu maknanya hina. Wow. Nabi Adam dijadi daripada tanah. Kita dijadi daripada air yang hina. Contoh, kalau kita makan dah, makan dengan AJK, dengan ustaz kat luar, makan-makan, tiba-tiba orang ambil air mani letak tu meja. Kita cakap apa? Pengotor.
Itulah kita asalnya. Betul kita tak boleh bongkak, tak boleh sombong. Bagi kita dia jadi daripada air mani. Itulah asal kita, asal usul kita, tuan-tuan. Itu yang nanti dalam syurga mereka nak masuk syurga kena mandi sungai yang benar menurul hayak. Mereka dia jadi daripada nur, daripada cahaya. Dalam syurga Allah. Ingat tahu orang perempuan, jangan masam muka. Maklum, dengar ni maklum. Maklum. Yang tu jangan masam muka dengan my husband. Sayang-sayang, ya. Ada masalah apa-apa, jangan masam muka. Bukan senang nak buat ni, susah. Sama kat suami. Ya, bini marah-marah, kerana bini dia merajuk, dia kuncinya pintu, ya. Janganlah ompeh-ompeh pintu. Sabar je lah. Ayang, janganlah kunci. Mana asal, tolonglah ya. Nanti lama-lama dia buka tuan-tuan. Dah senang nak dapat sifat sabar ni susah. Macam kita duduk dalam surau, bukan senang boleh sabar. Duduk kedai makan tu kat sempang, sabar 2 jam jadi. Sebatang habis rokok dengan siap buka baju tunjuk pusat lagi. Dekat surau duduk 2 jam tak boleh. Tak boleh. Kan senang. Hamba yang dipilih je. Yang Allah pilih yang boleh duduk. Sebab tempat bersih ni yang boleh duduk, yang boleh sampai orang bersih je. Contoh. Namun juga orang bersih, Nabi Rasul bersih. Ulama-ulama para wali bersih. Sebab itu kita nak mimpi ulama, nak mimpi Nabi, nak mimpi Rasul, payah nak mimpi. Sebab apa? Kita ni kotor. Bila kita kotor, susah nak mimpi orang bersih. Nak mimpi orang bersih, kena bersih. Tuan-tuan. Itu yang ulama-ulama sufi dia masuk tarekat. Segi pemakanan pun dia jaga sungguh. Dia tak makan benda-benda yang berdarah, tak makan benda-benda yang bersifat binatang. Dia tak mahu nanti dia punya jiwa seperti jiwa binatang. Solok, duduk dalam rumah, duduk dalam bilik, duduk dalam gua, bertafakur, tak mau melihat benda-benda haram. Senang dapat ni, susah. Banyak mujahadah, banyak susah payah. Kalau daripada surau, daripada rumah ke surau pun kita tak boleh mujahadah, tak boleh susah payah datang surau. Macam mana nanti tuan-tuan? Bukan senang tuan-tuan, susah. Yang Allah pilih tuan-tuan. Dan tuan-tuan ingat masuk syurga tu senang. Hidup dekat dunia ni, kerja pegawai, kerja peniaga, kerja itu, lepas tu mati. Dan mati duduk dalam kubur relax. Bangun, berdiri, masuk syurga. Cantik muka kau. Ingat macam tu tuan-tuan. Ingat tenang tu syurga tuan-tuan. Masuk dalam kubur tu periksa. Dia tanya man dinuka, man imamuka, man rabbuka. Tu tanya man ikhwanuka, semua tanya. Apa kawan kamu, apa agama kamu, mandinuka tu apa agama kamu? Tanya. Agama aku Islam. Malaikat kata kadzib, pendusta, kau penipu. Kalau kau orang Islam, kenapa kau pergi konsert LGBT? Kalau kau mengaku kau Islam, kenapa kau lawan ulama, lawan mufti yang kata tak boleh, jangan pergi, kau nak pergi juga. Kau Islam ke kafir? Malaikat tanya. Tuan-tuan. Kafir lain, murtad lain. Tuan-tuan, kafir ni mengingkari. Ada orang dia kafir sebelum Islam, ada orang kafir sesudah Islam. Tuan-tuan. Mereka periksa dalam kubur. Nanti kita periksa lah. Kita jumpa malaikat mungkar nakir. Orang buka dalam satu pendapat dalam hadis, malaikat mungkar nakir ni muka dia macam mana? Macam mana muka dia? Ji. Pernah jumpa? Dalam hadis sebut malaikat mungkar nakir ni nanti kita jumpa. Muka dia, tuan-tuan nak tahu, sehuduh-huduh makhluk Allah di bumi ni, binatang, manusia, jin, jembalang, dicantumkan sehuduh-huduh, seburuk-buruknya makhluk Allah yang buruk-buruk, macam itulah muka malaikat mungkar nakir. Tuan-tuan. Bau dia busuk.
berwarna hitam. Ya, tapi kalau dia jumpa orang soleh dalam kubur, Allahu Akbar. Tampan, wangi semerbakkan suri syurga Allah. Siap bagi salam ni. Ya. Nak senang jawab dalam kubur, periksa dalam kubur, jadi orang baik, jadi orang soleh. Ni lidah kena baik, mulut kena baik. Itu yang Nabi ajar. Dia latih kita, Allah apa tarbiyah kita, suruh kita berpuasa pada bulan Ramadan. Ini tak ada. Sebulan je baik. Ya. Sebulan tak mengumpat, sebulan tak mencarut. Lepas tu mencarut balik. Lepas tu mengumpat balik. Ya. Itu yang Nabi suruh kita bersugi, tuan-tuan. Kenapa dia suruh bersugi? Bila kita bersugi, mulut kita harum. Dan kita bersugi, dia percakapan hikmah. Orang bersugi ni, insya-Allah Allah jaga percakapan dia. Sebab dia menggunakan kayu sugi yang digunakan oleh Nabi. Tuan-tuan, itu yang dalam hadis sebut, jika tidak memberatkan bagi umatku, aku mewajibkan ke atas mereka. Tuan-tuan, ya. Telah mengeluarkan khatib, di mana yang keluar ia daripada rumahnya, ya, perempuan lah keluar pada rumah, ya. Lepas tu orang perempuan nak datang masjid, nak datang surau, sembahyang jemaah, bukan datang surau masjid, nak pergi berhimpun, berarak Palestin, nak berhimpun Maulidur Rasul, nak berhimpun apa sekalipun, wajib minta izin dengan suami. Faham? Kalau saya kata tak payah yang duduk rumah je lah, ya, duduk rumah. Berbeza menuntut ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain ni, kalau suami tak boleh mengajar, suami wajib cari guru untuk mengajar. Kalau suami tak cari guru untuk mengajar, isteri boleh keluar rumah tanpa izin suami untuk menuntut ilmu fardu ain yang wajib kat atas dia. Ni tentang ilmu fardu ain, tuan-tuan, ya. Yang keluar ia daripada rumahnya dengan tiada izin suaminya adalah ia perempuan itu di dalam murka Allah Ta'ala. Allah marah. Kita kalau tak boikot barang Yahudi, kawan marah. Tu tadi aku minum kedai tepi tu, ya, barang Yahudi, McD ke KFC ke, boikot. Ni rokok. Ni Yahudi lah. Rokok tu barang Yahudi lah. Tapi kita nak boikot semua tak mampu. Tu kena faham tu. Ya, buka cerita pada zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia dibakar oleh Raja Namrud. Itu Nabi Ibrahim baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya, cukup Allah sebagai pelindung, cukup Allah sebagai penolong. Datang burung. Burung datang, bawa air. Jatuhkan air. Kata Nabi Allah Ibrahim, wahai burung, kau jatuhkan setitik, mana boleh padam api? Tu burung jawab, apa kata burung? Aku nak bawa air banyak, aku tak mampu. Aku mampu banyak ni. Wahai Nabi Allah Ibrahim, kalau aku tak bawa air walaupun setitik untuk padamkan api, kau dalam kebakaran ni, orang kufar, orang yang melawan hukum Allah membakar engkau, nanti aku kena tanya dengan Allah. Sebab tu kita mampu boikot yang mana, kita boikot. Ya, anda faham? Ya, bismillah. Tapi yang peliknya, rumah Allah dah lama dia boikot. Tak datang surau, boikot rumah Allah. Padahal dekat dengan surau, dekat dengan masjid. Tak datang rumah Allah, selama je tak datang. Ya. Orang kuliah sembahyang dia relax, sokok. Kadang bila malam Jumaat, dia tak datang, hantar air je, suruh anak hantar air.
air Yasin. Dia tak datang. Tuan-tuan, kadang dia hantar nasi lemak. Dia tak datang. Kata apa barang nak campur orang surau. Tak ada kelas. Banyak tak ada kelas kau. Kau mati besok orang surau yang uruskan jenazah kau. Jangan main, tuan-tuan. Jangan tak datang, tuan-tuan, ya. Walaupun sibuk cari duit, sibuk dengan dunia. Contohlah tak dapat 5 waktu, 4 waktu, tak dapat 4 waktu, 3 waktu, datang sama jemaah, tak dapat 3 waktu, 2 waktu, tak dapat sibuk sangat, 1 waktu pun jadi ya. Jangan langsung tak datang, tuan-tuan, ya. Kata masyarakat, tahu tak? Itu yang sesiapa yang mengimarah ke rumah Allah, orang tu yang bermasyarakat. Tentang kena faham tentang situ lah. Ya, itu yang dalam hadis sebut al-jama'atul rahmah. Jemaah tu mendatangkan rahmat. Bangun 8.20. Nak tengok muka aku tak wati ya. Aku lagi jauh balik, tuan-tuan, ya. Tadi di Setiawan. Sampai rumah tadi pukul 2. Itu bab rumah, kita tahu rumah. Rumah jangan ada berhala. Rumah jangan ada patung. Sama masjid surau. Ya, betul ada benda-benda macam ni, ukur punya makruh. Kalau ada setengah masjid surau, ada skrin TV tu, ada keluar gambar penceramah, keluar jadual ceramah, kalau boleh jangan letak depan. Tak belah sana. Bila lepas letak depan, kacau orang semayang. Allahu Akbar. Ustaz ni ceramah mana ni? Mampuslah. Ustaz ni memang bantai. Ganggu semayang, makruh. Kena faham? Dia makruh lain, haram lain, harus lain. Sunat lain. Sebab itu aurat aku dengan abang aurat. Contoh kalau aku tukang urut, bila tukang urut, dia akan urut semua. Pehanya, ponggongnya, kadang telur pun dia pegang. Bila nak urut, dia tak boleh nak pegang dengan tangan. Maksudnya, dia kena berlapik. Bila tak berlapik, maka haram. Faham? Tuan-tuan kena tahu. Sebab itu, benda yang ada yang disentuh yang dia tak haram, ada yang dia disentuh dia haram. Kadang benda ni kadang orang terlepas pandang. Perempuan sama perempuan pun sama tak? Itu aurat perempuan dengan perempuan ada kawasan dia. Orang lelaki dengan lelaki ada kawasan dia. Kecuali darurah. Darurah tu lain. Itu hukum lain. Ya. Dia kena darurah hidup apa hidup. Pergi kat pasar malam. Orang yang urut kaki tu orang perempuan. Oh, pergi. Berapa bang? Berapa kak? 30. 20. 20 setengah jam. Bolehlah urut. Pada AJK suruh ni. Urut. Tak boleh ya, yang pegang tu orang perempuan. Ya. Wow. Boleh, carilah orang urut lelaki. Itulah. Ya. Kadang mana ni orang kadang terlepas pandang, ya. Kadang bukan terlepas pandang, saja-saja terlepas pandang. Ya. Itu usah urut dekat Teluk Intan lah. Urut kat tempat lain. Teluk Intan kau orang kenal. Oh, pandai dia. Ya. Dia tak tahu malaikat yang cantik ni. Ya. Malaikat cantik. Tuan-tuan. Ya. Itu kanak-kanak yang belum cukup umur macam tu. Malaikat tak cantik. Dia tak ada lagi buku catatan. Malaikat ada dah. Buku catatan tak ada. Sama dengan orang gila. Orang gila ni buku catatan dia tak ada. Tuan-tuan. Ya. Sebab dia hilang akal. Akal dia tak ada. Ya, macam kita ni ada. Malaikat tu dia. Belajar sambil nyanda. Belajar sambil nyanda. Belajar sambil nyanda. Oh, dia tak puas hati dengan ustaz. Dia tak puas hati dengan ustaz. Malaikat tulis bro. Jangan main, ya. Kena ada dalam hadis. Orang ni nak masuk syurga lagi selangkah lah. Kata Allah, wahai penduduk padang mahsyar, hamba aku ni selesai dah semua. Sembahyang dia, haji dia, sedekah dia, puasa dia, selesai dah.
Ada apa nak korang nak tuntut dengan dia? Keluar seorang. Ya Allah, aku nak tuntut. Dia jumpa aku di pasar Teluk Intan. Aku senyum dengan dia, dia tak senyum dengan aku. Yang main. Tak senyum dengan orang pun ada perkiraan di padang mahsyar. Yang main tak? Ya, senyum tu sedekah. Dapat pahala. Ya. Nak buat pahala ni banyak. Naik auto, nampak ada paku, nampak ada dawai, ambil buang. Ya. Basuh jamban, kotor jamban, basuh. Ya, jangan tunggu tok siap. Tok siap kena lambat. Kita kelisa dia selalu tak hidup. Faham eh? Kadang tok siap banyak kerja. Jangan semua bagi dia penat, tuan-tuan. Ya. Bagi-bagilah pahala, tuan-tuan. Rebut-rebutlah pahala. Induklah. Sekarang tak nampak farji'na na'mal salihah inna muqinun. Hati pun nampak. Roh sampai sini, Allah ni nampak. Ya. Ingat tu dalam rumah yang boleh patung. Ya. Patung ni, kalau setakat patung mainan budak-budak main tu tak apa. Maksudnya jangan memuliakan patung. Beli patung dinosaur tu, letak dalam almari, elok Ya. Patung badminton, ya, patung main takraw, Johan main takraw ada mulia dalam almari. Tak boleh Ya. Beli patung Ultraman, ya, letak atas TV. Malaikat rahmat tak masuk. Tu bila orang meninggal, orang mati, ya, gambar orang terbalik lepas tu kat surau masjid mana ada gambar? Ada gambar kau keluar? Ada. Gambar Khairul pun tak ada. Gambar Adenin pun tak ada. Gambar Ngursi pun tak ada. Sebab apa? Sebab tu dalam rumah Allah ni malaikat penuh. Sebab benda-benda terlarang tak ada dalam ni. Sebab tu bila ada orang kentut aja, malaikat lari. Dia tak suka bau-bau busuk dan dia tak suka benda-benda yang macam tu. Betul malaikat Allah ni dia tak duduk tempat-tempat kotor. Tuan-tuan, dia duduk tempat yang bersih. Malaikat Allah ni dia paling hampir kepada orang yang sabar. Dia dekat. Jadilah orang sabar, Bini marah, alhamdulillah. Bang, dengar ke tak dengar pagi ni? Alhamdulillah. Buat pakak je orang tua ni. Alhamdulillah. Dia malaikat. Bila kita marah je, mula nak marah je, lari malaikat. Datang cerita. Ada hadis. Tuan-tuan, bukan senang nak jadi orang sabar. Susah. Tuan-tuan pernah kena ludah muka? Pernah? Pernah orang ludah muka kau? Kena Sayyidina Ali. Orang ludah muka dia. Sayyidina Ali ni bukan calon orang. Sahabat Nabi. Menantu Nabi. Ahli syurga. Sama juga. Ada jamaah tabligh. Ajak orang pergi surau, pergi masjid. Ketuk rumah orang. Ajak orang pergi masjid. Kena ludah. Pui, ludah. Lepas tu Allah nak uji dia. Sabar tak apa. Kalau dia ludah, orang ludah dia ludah balik. Senang. Entah. Itu yang Sayyidina Ali tanya orang tu. Kau ludah aku, kau benci Islam ke kau benci aku? Padahal pedang dia dah letak kat leher lah, orang kafir lah. Aku benci kau. Angkat pedang. Kalau kau benci Islam, sekarang aku sembelih kau. Nampak? Senang dapat ni. Sebab tu rohani ni, dalaman ni kena bagi makan. Itu yang ulama' suruh datang suruh awal. Kita tak ada, orang dah azam pun sampai.
Itu sampai pun ada rokok tu. Panjang lagi nak buang sayang. Datang awal, boleh baca Quran, boleh berzikir. Dekat rumah kan nak berzikir, baca Quran, tak dapat. Bini kacau, cucu kacau, anak kacau. Baru nak baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Bang, pergi kedai bang. Ada barang tak cukup ni. Kejap lah apa nak baca Quran. Nantilah. Bawa masa dekat rumah terheri-heri nak baca Quran. Dekat surau tak nak baca Quran pun. Dia marah. Tak suruh tempat ketenangan. Tenang. Nak berzikir tak sampai kacau. Nak baca Quran sampai nak kacau. Nak tidur pun tak kacau. Entah, tak ada orang kacau. Kat rumah tidur kena marah. Entah. Kadang batuk macam tu kat rumah kena marah. Ada orang nak minta tu. Batuk, mak dia marah. Memang dekat dunia ni tempat kena marah. Dunia ni tempat sakit. Dunia ni tempat yang susah. Dunia ni tempat masalah. Inilah dunia. Itu bila kita mati je, berhenti. Segala-galanya berhenti. Dunia ni tempat benci-benci. Itu yang orang benci-benci tu. Tapi bila mati, berhenti semua. Siapa ada masalah, berhenti masalah. Siapa sakit, berhenti sakit. Siapa sihat, berhenti sihat dia. Ada dalam kitab Nasaihul Ibad daripada Syekh Ibn Hajar. Boleh 8.25. Banyak esok rokok tu, terbatuk tu. Hingga kembali ia kepada rumahnya atau hingga redha daripadanya oleh suaminya. Maksudnya bila dia lagi rumah, dia balik rumah, bila dia dalam kemarahan suami, betul suami dah maafkan dia, suami redha ke atas isteri itu, barulah Allah tidak memurka ke atas perempuan yang sudah berdikah itu, yang sudah menjadi isteri kepada suami itu. Faham? Itu suami ni kena selalu cium kening. Harul, tadi nak keluar rumah cium dah kening ni. Lupa kau cium. Ni tak ada cium hari Jumaat pun cium. Pada Jumaat saya cium cium ni, kening cium, kanan cium, kiri cium, pipi cium, sini cium. Sekejap yang lama sini. Lepas tu pergi dah surau. Ada wuduk lah ustaz, ambil wuduk. Tuan-tuan tahu tak? Sekali cium, gugur dosa. Kan kita dah belajar dah. Bila masuk, suami memegang isteri, jari-jarinya masuk di celah-celah jari isteri dan suaminya, maka gugurlah dosa, jatuh. Tuan-tuan, ini kelebihan menyentuh suami isteri. Nyentuh isteri sendiri, bukan isteri orang. Dah faham? Cium. Cium lah, bini sendiri. Kan bini orang lain. Selagi dia bini kita, tua ke, cium lah. Yang tak boleh, bini orang. Itu je. Dah mati tak boleh. Masa hidup itu yang dikatakan, bila itu yang ulama marah tu, cium batu nisan tu. Masa suami kau hidup, kau tak nak cium suami kau. Bila suami kau dah mati, kau baru nak cium batu nisan, buat apa? Cium batu nisan tak dapat pahala. Tentang bukan dalam hadis, aku baca namanya mana? Sayyidina Umar, dia sahabat Nabi, dia singgah pada pasir. Apa kata dia? Aku, Hajar Aswad pun, ikutkan aku tak bercium. Sebab dia batu. Tapi atas perintah Nabi, aku cium. Nampak? Tapi tu ulama melarang cium batu nisan.
Masa suami hidup tak nak cium, masa bini hidup tak nak cium. Ya. Cium masa muda je. Itu yang dia sebenarnya benda ni, ya, kita ni sunnah Nabi dah banyak tak buat. Tu dah masa muda kita cium, masa tua tak cium. Tengok Mak Saleh, tengok orang putih. Orang putih cium macam mana? Oh. Dia sebenarnya, ya, kalau bab tata rumah tangga ni sunnah Nabi tak boleh tinggal. Cium, pegang tangan, makan sama, makan bersuap, mandi sama. Ni semua sunnah Nabi. Jalan sama, semua. Ya. Tapi kita buat ni masa baru nikah je. Sebab itu pengantin, masa dia muda, masa dia baru nikah, hidup dia aman. Sebab dia ikut sunnah. Bila ikut sunnah, dia dijaga. Sebab Nabi jamin dah. Apa kata Nabi? Nanti masa aku tak ada, siapa ikut sunnah aku, siapa ikut Al-Quran dan sunnah, maka dia selamat. Masa Nabi nak wafat tu. Tengoklah masa pengantin baru. Jalan berkepit, makan bersuap, pergi masjid pun hidup. Datang masjid masa ni masa baru nikah kan. Itu pun sebab dia nak minta imam nikah. Lepas itu tak datang dah. Okay? Nanti dah lama, dah ada anak seorang, tengok dia berubah. Tak ada rumah dah, pergi mancing sungai. Dia berubah. Sebab sunnah Nabi banyak tak buat. Betul, isteri dalam rumah, dia kena buat apa yang suami suka. Dia kena buat. Dia kena tahu, suami aku suka apa? Suami aku suka aku pakai baju macam ni. Dia pakai baju tu. Suami aku suka aku telanjang macam ni. Dia kena telanjang lah dalam bilik. Dia kena tahu lah. Ingat senang nak kahwin, susah. Susah tu macam mana? Dia kena buat supaya rumah tangga dia selamat. Itu tujuan kita bernikah tu, untuk menyelamatkan agama. Bukan kita nikah tu seronok. Bila menikah seronok, sebab apa? Kulit ni mula-mula memang tegang, lama-lama dia kendor. Buah dada mula-mula memang besar, lama-lama dia makin tua makin kecut. Itu makin tua dah tak seronok. Sebab dia nikah tu bukan kerana agama, kerana nafsu. Tapi nak dapat makan senang. Sikit lagi, dah ke situ lah perginya. Haji macam tu tahu, yang orang putih cium lain. Dia sebenarnya orang putih ni, orang-orang barat ni, kenapa kita tengok dia makin tua, dia makin rapat. Kerana dia dah tua-tua, dia pergi melancong, pakai baju pun seksi dengan suami dia, dia cium, dia peluk. Dia masa berlaku peperangan, dia rom, dia curi kitab-kitab orang Islam, dia buat kajian. Kalau tuan-tuan buka kisah-kisah orang Yahudi ni ada duduk di Mekah, dalam Masjidil Haram dia ada duduk. Dia pakai jubah, dia pakai serban, dia duduk, dia belajar dengan orang Islam, dengan ulama-ulama dalam Masjidil Haram. Orang ingat dia orang Islam. Dia untuk apa? Dia nak kaji macam mana lemahnya orang Islam. Sama macam tu sekali orang Yahudi. Tu orang Yahudi ni nak kalah orang Islam senang, dia hantar hiburan je. Dia hantar hiburan, lalai lah manusia. Tuan-tuan. Tu dalam Islam bukan tak ada hiburan. Boleh hiburan, nak berhibur boleh. Tapi ada batas dia. Itu lah. Sekali lagi aku nak berhenti. Pengurusi dah bangun dah. Boleh sambung lagi? Boleh lah. Bukan jumpa tiap minggu pun. Sebulan sekali. Ya bang? Sebulan sekali. Nak jumpa sebulan sekali pun jumpa abang. Bukan tiap minggu. Kita khatam lambat ni. Sebulan sekali. Ya.
Kembali ia kepada rumahnya atau hingga redha daripadanya oleh suaminya dan pada sesuatu. Ya. Betul dalam rumah ni, ya, rumah nak berkat, nak mengelak dari pergaduhan, rumah nak dalam rahmat. Suami nak masuk rumah, jangan lupa baca surah Ikhlas depan pintu. Isteri nak masuk rumah, jangan lupa baca surah Ikhlas depan pintu rumah. Itu ulama pesan dah, kalau buat 4 benda dalam rumah ni berkat, selamat. Pertama, dalam rumah jangan tak baca Quran. Sebab Quran ni ubat. Dalam rumah jangan tak istighfar. Ya, yang kedua, yang ketiga, dalam rumah jangan tak selawat. Dan yang keempat, kata ulama, dalam rumah ni buatlah majlis. Ya, tak susah pun, tuan-tuan pergi ke kedai buku tu, beli buku Fadilah Amal. Beli buku Fadilah Amal, duduk-duduk dengan bini. Yang duduk sini, ya, abang nak baca Fadilat Sedekah. Ya. Yang duduk ni abang nak baca Fadilat, cerita bab tentang neraka, bab tentang syurga, nak cerita bab tentang Fadilat berkasih sayang. Biar bini dengar. Tuan-tuan belilah buku tu. Ya, kalau macam tu tak apa, buku tu tak apa tuan-tuan. Kalau macam kitab macam ni tak boleh. Tuan-tuan kena berguru. Ya, tu. Gede-gede ya. Sekali bini pula baca, suami dengar. Ya. Gua berkat rumah tangga, tuan-tuan. Ya. Sama juga astaghfirullah innahu kana ghafara. Astaghfirullah innahu kana ghafara. Astaghfirullah innahu kana ghafara. Siapa beramal istighfar ni, dia susah, Allah senangkan. Tak ada anak, Allah bagi anak. Ahli keluarga jauh, tak nak balik. Balik ahli keluarga. Ni kelebihan astaghfirullah innahu kana ghafara. Barang yang hilang, Allah jumpakan. Ya. Ni ulama bagi tahu ni, tuan-tuan. Ya. Kita ahli sunnah wal jamaah kena percaya dengan ulama. Tidak ada dalam hadis sebut al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris nabi. Ya. Sekarang ni budak-budak mudah kena virus. Ya, baru ni anak aku kena virus rota. Kalau budak-budak kena virus rota. Kalau orang tua kena virus Y suku. Tahu virus Y suku? Kena virus Y suku ni, dia suku konvoy. Tu virus Y suku, ya. Tu konvoy, Ahad Sabtu konvoy. Tu virus Y suku nama dia. Ya. Dia virus rota ni cerek-beret. Tu virus rota. Tu yang tu ada ni dengan adik buat kenduri akikah Kota Batang tu, ke hospital, ya. Nak mengelak pada virus, baca saja bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Contoh satu tempat, macam aku sampai tempat ni, nak menghindar virus melekat kat aku, Nabi ajar dah. Bila kita sampai satu tempat, nak menghindar daripada bala, nak menghindar daripada musibah, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan orang tak boleh nak buat jahat, nak niat nak buat benda tak elok kepada kita. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hadis sahih. Tuan-tuan, ya. Sikit lagi 2-3 minit nak berhenti dah. Ya. Riwayat telah melaknat akan dia oleh segala malaikat. Dalam satu riwayat mengatakan malaikat melaknat yang di langit dan tiap-tiap sesuatu yang lalu atasnya, yang lain daripada jin dan manusia hingga kembali ia. Maksudnya selain jin dan manusia, semua makhluk Allah melaknat perempuan tu. Cilaka kau. Cilaka tu maknanya rugi kau. Itu daun-daun ni pokok-pokoknya ada nyawa. Ya. Itu yang bila dia mati, nyawa dia kena ambil. Ya. Kata ikan, ya, ular, anjing kat taman ni. Perempuan ni lawan suami. Cilaka
Kau lawan suami kau. Bodoh kau. Ya. Nabi cakap. Bukan aku cakap. Ya. Cuma kita tak faham lah cara percakapan binatang, sebab kita bukan Nabi, sebab kita bukan Rasul. Ya. Sebab itu orang kena azab, manusia dalam kubur kena azab, kena tanya. Dua makhluk tak tahu, dua makhluk tak tahu, dua makhluk tak dengar. Jin dan manusia. Yang dengar binatang, pokok dengar. Tuan-tuan, ya. Manusia tak dengar. Kalau dengar, tak ada orang bersih kubur. Tuan-tuan, ya. Orang gali kubur pun tak ada. Ya. Tuan-tuan bagi salam ke orang kubur. Kalau pergi kubur bagi salam kan? Bagi salam kan? Pernah tak dengar orang kubur jawab? Kita bagi salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nabi suruh ni, ya. Orang kubur jawab, Waalaikumsalam. Pernah dengar? Pernah? Tak pernah kan? Takkan dengar. Manusia takkan dengar, jin takkan dengar. Sebab dia duduk alam lain. Dia duduk alam lain. Ya. Macam mana dia tahu kita datang? Kadang orang tanya benda ni. Ulama bagi tahu, ya. Aku datang sini, tuan-tuan nampak aku, tuan-tuan tahulah ustaz datang. Tu kereta dia dulu. Macam kita pergi kubur. Kubur tu kawasan si mati. Bila kita sampai di situ, orang kubur tahu kita datang. Tu kena faham tentang situ lah. Ya, kena faham tentang situ. Ya. Kalau tidak, dapat dalam hadis sebut, kaki-kaki orang yang hidup datang di tanah perkuburan, si mati dengar tapak kaki orang yang hidup datang di tanah perkuburan. Sambil mereka berkata sesama dia, tapak kaki siapa yang datang? Ya? Tuan-tuan. Nanti kita dengar, nanti kita mati kita dengar. Tuan-tuan, ya. Sebab di antara pendengaran yang paling kuat adalah si mati. Si mati paling kuat pendengaran. Ya. Sebab dia duduk alam yang lain. Itu yang atau pendapat mengatakan dia ada alam barzah ni negeri, ya. Dan orang yang roh yang baik duduk di sijin, roh yang tak baik duduk di illiyin. Atau pendapat mengatakan roh yang baik ni duduk di illiyin ni, dia duduk di bawah teleh burung yang hijau. Dia berterbangan dalam syurga Allah. Dia dapat melihat tentang dalam syurga Allah. Tetapi dia tidak boleh merasa lagi tentang nikmatnya dalam syurga. Sebab belum lagi dihisap. Ya, dunia belum kiamat. Sebab manusia number one, kekasih Allah, belum masuk dalam syurga dia. Siapa dia? Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nanti pasal dunia kiamat. Dia banyak nak berhenti. Dunia kiamat, malaikat Israfil meniup sangkakala. Ya, meniup sangkakala, bercantum tulang-tulang. Tiup lagi, dia masukkan roh. Itu mereka bangun. Bangun daripada kubur mereka. Ya. Dan tengok di Palestin. Palestin ni perang, ni pening tutup. Palestin ni perang, lama dah perang. Tapi kenapa tak hancur-hancur? Kenapa tak kanak-kanak Kenapa orang Yahudi tak nak pergi juga? Sebab dalam kitab sebut, dalam hadis sebut, orang Yahudi ni, sebab apa dia mempertahankan Palestin? Dajjal akan muncul kat sana. Itu dekat Palestin ada tasik yang bernama tasik Tabariyah. Dalam hadis sebut, tasik itulah yang diminum oleh binatang Ya'juj Ma'juj.
Dia bukan minum air sungai Teluk Intan ni, bukan. Dalam hadis sebut, bila dia minum tasik Tabariyah ni, kelompok pertama minum, maka kering. Sampai kelompok kedua nak minum, tak dapat. Nanti kalau sungai Teluk Intan dia minum, senang aja minum. Ya? Dia dah, binatang Ya'juj Ma'juj ni, telinga dia besar. Dia bukan binatang, dia manusia. Muka dia bulat. Ya? Hidung dia kemek sikit. Tapi janganlah kata orang muka bulat tu Ya'juj Ma'juj pula. Oh, ni Ya'juj Ma'juj ni. Jangan. Dia keluar nanti, binatang Ya'juj Ma'juj nanti, masa Dajjal dah mati. Tu bila Nabi Isa dah bunuh Dajjal, datang binatang Ya'juj Ma'juj dah. Tu Nabi Isa tak boleh nak bunuh binatang Ya'juj Ma'juj. Tentera Islam, tentera Nabi Isa pun nak bunuh binatang Ya'juj Ma'juj pun tak boleh. Mereka lari di Bukit Tur. Tu Bukit Tur Sina tu. Tur. Tu orang putih buat cerita Tur. Bermunajat atas tu. Mati binatang Ya'juj Ma'juj. Aku dengkah ya. Mati binatang Ya'juj Ma'juj. Allah turunkan ulat. Gigit dia, makan dia. Dia kena penyakit, mati. Penuh kat bumi ni. Allah turunkan burung sebesar-besar leher unta, angkat binatang ni, angkat Ya'juj Ma'juj ni, buang. Dunia bersih, hujan bersih. Lepas tu dunia aman. Bila dunia aman, manusia aman. Manusia kaya, kaya raya. Tak ada duduk rumah resda, villa, tak ada dah. Datang suruh masjid, semua pakai swiss je, tak sampai. Isap rokok pun tak ada pegang. Orang datang teri. Dah kaya sangat dah. Sama dalam hadis sebut, dia buah delima sebesar kubah masjid. Kenapa sebesar kubah masjid? Maksudnya masa tu berkat sangat. Aman sangat. Sampai orang boleh bela singa, binatang yang liar dalam rumah. Maksudnya sampai macam tu lah. Sampai binatang pun jinak. Itu dalam hadis sebut. Itu yang tak lama Nabi Isa wafat. Nabi Isa ni dia memerintah 40 tahun. Nabi Isa ni dia akan berkahwin dengan wanita kat dunia ni. Tak tahu lah wanita mana? Terintan ke? Wanita tahu wanita mana nanti dia akan bernikah. Dia akan berkahwin Nabi Isa. Tapi dalam masa 40 tahun. Lepas tu Nabi Isa wafat, dia manusia kaya. Masa tu Nabi Isa memerintah memang kaya. Aman. Itu tak lama keluar angin. Bila keluar angin, siapa hidup mati mukmin. Maka tinggal orang kafir. Maka kiamat. Wallahu alam. Cukup sampai sini. Dah. Cukuplah Cukuplah, tak lakat lah. InsyaAllah ada rezeki banyak umur, kita jumpa lagi insyaAllah bulan depan. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa 'alaikal masir. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.